استغفر الله العظيم الذي لا إله استغفر الله العظيم الذي استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم warahmatullahi taala wabarakatuh. Mari sama-sama kita menasyidkan Asmaul Husna, insya-Allah. Moga-moga akan dipermudahkan urusan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita masuk dalam syurga-syurga Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Nas'aluka ya man huwa Allahul ladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim al-malikul qudusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع عز المنذر السميع البصير الحكم العلم اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيم الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم ودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدع المعين المحسن المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواهر الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي تعالى البر توام المنتقم العفو رؤوف المالك الملك ذو الجلال والإكرام المحسن الجامع الغني مغني مانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعه ووالاه. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي.
yafqahu qawli amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Al-Fatihah. Na'udzubillahi minasyaitonir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Thumma alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Thumma alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia, nikmat, izin, inayahnya dapat kita bersama-sama pada pagi ini, dan bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kita masih lagi diberikan kesempatan, kita masih lagi diberikan kenikmatan, kita masih lagi dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini agar kita akan selamat untuk kita ini menuju ke dalam alam kubur nanti insya-Allah. Sama-sama kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini agar kita akan selamat untuk kita ini menuju ke dalam alam padang mahsyar, untuk kita ini menuju ke yaumul mizan, hari pertimbangan, nak ditimbang dosa, nak ditimbangnya pahala kita. Dan moga-moga insya-Allah dengan keberkatan daripada 26 Muharram ini insya-Allah, hari yang baik, bulan yang baik, hari yang baru, bulan yang baru ini insya-Allah, tahun yang baru ini insya-Allah akan memudahkan urusan kita untuk kita ini masuk dalam syurga-syurga Allah, duduk kita bersama dengan Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insya-Allah. Tuan-tuan muslimin, muslimat tangga sekalian, mohon maaf agak terlewat, parking susah, parking payah. Maknanya saya ingatkan yang datang parking ramai-ramai tu masuk kuliah kita. Tapi tengok rupa itu juga orangnya. Banyak itu juga orang. Jadi insya-Allah dia mau buka pula pintu belakang, saya pusing pula kat belakang. Nak pusing keluar kat situ ada kon pula ada, patah balik pula rambanya. Jadi insya-Allah moga-moga ada hikmah di sisi Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Muka surat ke surat 58 dalam kitab Rahiqul Mahtum, titisan yang terakhir dari sirahnya Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita berhenti 10 hari bulan 8 tahun 2022. Kita masuk dalam tajuk yang baru, yakni ekonomi, ataupun dinamakan sebagai al-muamalat. Maknanya puan-puan, saya bacakan ekonomi keadaan orang-orang Arab sebelum kehadiran Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keadaan ini puan-puan dipengaruhi oleh keadaan sosialnya, dan kenyataan ini benar apabila dilihat kepada sumber kehidupan orang-orang Arab. Perniagaan merupakan cara utama memenuhi keperluan hidup. Pengembaraan untuk berniaga bukanlah suatu perkara yang mudah jika tiada keamanan dan juga kesejahteraan. Faktor ini yang tidak wujud di semenanjung tanah Arab kecuali dalam bulan-bulan haram, yakni pada bulan-bulan haram adalah masanya untuk pasar-pasar Arab yang terkenal. Contohnya pasar Uqas, Zi Al-Majaz, Majannah dan juga lain-lainnya. Puan-puan, dulu kita dah sebut berkenaan dengan bulan haram, 4 bulan haram. Ingatkan lagi dah lebuh puan-puan. 4 bulan haram. Bulan yang diharamkan berperang di kalangan orang-orang Arab, dan sehingga kepada syariat pada kita juga masih lagi dikekalkan 4 bulan haram ini. Zaman Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau kita perasan, mana perang pun, baik perang Badar, baik perang Uhud, baik perang Khandaq ataupun mana-mana perang sekalipun, kita akan dapati bahawa Nabi tidak melancarkan perang dalam 4 bulan yang diharamkan untuk berperang. Maka itulah 4 bulan aman bagi orang-orang Arab, yang mana pasar-pasar besar ketika itu beroperasi seperti biasa, malah mungkin lebih besar ataupun lebih baik daripada itu. Pasarnya puan-puan ada namanya. Contohnya Suq Uqas ataupun pasar Uqas. Sin waw qaf. Sin waw qaf, sukun tu maksudnya pasar.
Jadi pasarnya nama Pasar Uqas. Suq Zi Al-Majaz, pasarnya nama Zi Al-Majaz. Suq Majannah, pasarnya nama Pasar Majannah ataupun Suq Majannah. Dan puan-puan, tuan-tuan, orang-orang Arab yang terkebelakang dalam bangsa ataupun dalam lapangan perindustrian, seperti mana perindustrian tenunan, memproses kulit dan lain-lainnya, dikuasai oleh orang-orang Arab Yaman dan juga Khirah, serta penduduk-penduduk kampung-kampung di Syam. Akan tetapi di Mekah tak berlaku sebab sibuk berperang, sebab mereka dalam keadaan yang jahiliyah, dalam keadaan yang jahil sejahil-jahilnya. Maksudnya apa? Maknanya mereka ini di kalangan orang-orang yang boleh dikatakan tidak mementingkan kehidupan dunia, tetapi lebih mementingkan kepada perkara-perkara yang merosakkan akal fikiran, minum arak, berzina dan sebagainya. Jadi hal dunia ni, tuan-tuan, walaupun istilah kita hal dunia ni kita nak collect, kita nak hidup senang, tapi Arab tidak. Bagi dia cukup makan, bagi dia boleh tidur, bagi dia nanti malam nak tidur dengan siapa, bagi dia nanti esok nak makan apa, boleh curi di mana, boleh merompak di mana, maka cukup dah bagi dia. Maka ini yang kita katakan datang Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengubah kehidupan orang-orang Arab daripada kefakiran kepada kekayaan, daripada kelaparan kepada kemewahan, daripada kekurangan pakaian yang menjadi masalah umum dalam masyarakat Arab ketika itu. Hampa cuba tengok baris bawah tu, kekurangan pakaian menjadi masalah umum dalam masyarakat Arab pada zaman ketika itu. Pakaian pun tak cukup, tuan-tuan. Maka ini yang dikatakan bahawa mereka di kalangan orang-orang yang jahiliyah bukan sahaja dari segi sosialnya, tetapi jahiliyah juga dari segi ekonominya. Tuan-tuan, sehingga pakaian pun tak cukup ni kritikal lah kita katakan. Orang Arab ni macam tak reti sangat dah nak urus kehidupan mereka. Maka sebab itulah, tuan-tuan, puan-puan, datang Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengubah nasib orang-orang Arab. Baik, itu dari segi ekonominya. Dari segi akhlaknya, kita tidak menolak bahawa masyarakat jahiliyah mempunyai tabiat yang buruk dan amalan yang tidak boleh diterima oleh akal dan perasaan yang sihat. Namun begitu, mereka memiliki akhlak yang mulia dan terpuji sehingga menimbulkan rasa kagum dan takjub dalam kalangan bangsa-bangsa yang lain. Arab ni, puan-puan, walaupun dia jahiliyah, walaupun dia jahat, walaupun dia mencuri, merompak, minum arak, berzina dan sebagainya, tetapi ada beberapa perkara yang bangsa lain kagum dengan Arab. Antaranya yang pertama ialah Arab ini ialah sifatnya pemurah. Masyarakat Arab walaupun jahiliyah, mereka sering berlumba-lumba mempamerkan sifat pemurah. Perempuan, saya bagi perempuan faham beginilah. 7 tahun saya duduk di negara Arab, perempuan, Arab ni memang pemurah sungguh. Wallahu ta'ala alam. Perempuan tak pernah pergi rumah Arab. Jumpa Arab tu mungkin biasa, perempuan ni. Pergi ke Mekah jumpa Arab sana, Arab sini, itu dah semua Arab. Memang jumpa Arab. Tapi kalau pergi ke rumah dia, subhanallah, perempuan ya, Arab ni kalaulah dia miskin macam mana pun, kita pergi rumah dia, ikramud duyuf dia cukup tinggi, cukup hebat. Ikramud duyuf ni maksudnya apa? Dia memuliakan tetamu dalam keadaan yang cukup hebat. Contoh saya bagi perempuan dia, miskin. Saya berjiran dengan Arab miskin. Lantai rumah dia tanah, perempuan. Jiran saya ni, belakang rumah kami ni bertemu, buka tingkap dia nampak rumah dia, perempuan. Maksudnya bertemu apa tu ya? Bertemu tingkap lah ya. Bertemu tingkap, perempuan ya. Lantai tak ada. Jauhkan kapet, perempuan. Marmar tak ada.
Simen, jauh sekali. Tanah saja. Saya ingat nama dia sampai sekarang namanya Muhammad, tuan-tuan. Namanya ialah Muhammad. Panggilnya pun Muhammad, tuan-tuan ya. Tapi masa hari raya, dia berialah jemput kita ni, tuan-tuan. Beria sungguh jemput kita. Kita tak berapa nak pergi, tuan-tuan, sebab takut menyusahkan dia. Sebab maklum, tuan, kami pelajar Malaysia ketika itu satu rumah kat 10 orang. Kat 12 orang. Maklumlah pelajar. Orang ni ramai-ramai duduk. Kursi-kursi. Nakkan murah bayar sewa tu duduklah ramai-ramai. Orang. Maka tak nak pergi. Orang. Tapi dia beria ngajak. Beria ketuk tingkap kami ni. Ngajak datang ke rumah dia. Orang kita pun faham dia miskin. Kita pun faham dia tak ada duit. Orang. Tapi dia raih kita, subhanallah. 4 jenis air. Kalau tak minum jangan balik. Orang. Ini Arab. Arab ni perempuan 4 jenis air, datang rumah dia, masuk rumah dia, tak minum jangan balik. Masuk yang pertama bagi salam, perempuan duduk aja dia hidang air kosong. Air sejuk, perempuan. Air kosong tu maksudnya air sejuk. Kalau orang tak biasa, perempuan, komen dalam hati, air kosong aja. Takkanlah air kosong, sirap-sirap tak ada ke, perempuan? Tu mula-mula perempuan tak faham, perempuannya. Duduk perempuan, sembang. Datang air yang kedua. Air yang kedua apa dia perempuan? Air jus. Bukan jus botol tu, tidak. Jus yang diperah, perempuan. Kalaulah kata buah limau, jus limau lah. Kalaulah kita buah mango lah, perempuan. Maksudnya apa? Dia perah sendiri, perempuan. Oh, air jus perah ni sedap, perempuan. Lain beza dengan air jus dalam botol. Kita beli air mango ke air oren, lain, orang. Walaupun ada nampak mango-mangonya tu, tapi tak rasa yang sama macam mana jus yang diperah, orang. Sejuk pula tu, orang. Dia usahakan beli ais, orang. Itu kata Arab, orang. Rumah dia peti ais tak ada. Dia miskin. Malah rumah orang kaya pun, orang, jarang peti ais sebab kahrobak tak ada. Kahrobak ni apa ya? Elektrik tak ada. Maksudnya dia empangannya selalu kering. Hujan tak ada, maka bila empangan kering, elektrik tak ada. Jadi kalau beli barang elektrik ni cepat rosak. Itu memang Arab punya style. Elektrik sering kali tak ada. Maka dia usahakan beli ais, perempuan. Sebab nak raih tetamu. Duit tak ada, perempuan. Raihkan juga tetamu. Air tadi dah 2 jenis. Air sejuk dengan air mangga. Sembang sampai pula, orang, air kahwah. Air apa? Air kopi, orang. Sampai kopi panas tu. Sampai kopi Arab ni lain kopi kita. Orang kata nak alam, saya duduk di Malaysia dengan duduk di Arab, orang, beza kopinya, Allah Rabbi, tak tahu jauh beza. Orang, duduk sekejap pula sampai pula syai. Sampai pula air teh, orang. Berapa dah ayo? 4 jenis air, baru boleh balik. Baru boleh salam dengan dia, minta diri nak balik. Selagi tak minum 4 jenis air ni, nak salam dengan dia, dia tanya, nak pergi mana? Katanya. Duduk dulu, katanya. Perempuan, duduk dulu. Maksudnya apa, perempuan? Ikramud duyuf. Mereka cukup meraihkan tetamu, memuliakan tetamu, pemurah. Walaupun duitnya tak ada. Kalau kita, perempuan, tetamu datang, sirap-sirap tu je lah, saya rasa. Dari awal sampai habis, dari dia masuk sampai balik, sirap tu je lah, perempuan. Tak tambah dah lah, air tu je lah. Ini beza Arab, perempuan. Akhlak yang cukup pemurah, yang cukup baik, yang menerima puji-pujian daripada bangsa-bangsa yang lain. Sebab tu, perempuannya, cuba baca di bawah tu ya. Ada seorang lelaki yang didatangi tetamu pada waktu yang teramat sejuk dan dia sendiri diselubungi kelaparan. Lelaki itu tidak mempunyai harta kecuali seekor unta yang merupakan sumber kehidupan hidupnya dan keluarganya. Namun didorong oleh sifat pemurah, lelaki itu sanggup menyembelih untanya demi menjamu tetamunya itu. Perempuan, ada unta seekor lah harta dia. Tak ada dah harta lain. Itulah, kambing pun tak ada,
unta yang kedua pun tak ada, lembu, kerbau semua tak ada, ayam, itik jauh sekali. Ada seekor puan-puan. Tapi kebetulan tetamu datang. Nak jamu makan tak ada apa. Maka yang seekor itulah, walau dia nak buat esok pergi ke pasar, walau esok dia nak buat tunggang anak-anaknya, isterinya dan sebagainya, sanggup dia korbankan, dia sembelih semata-mata untuk menjamu seorang tetamu. Maka ni yang puan-puan kita katakan hebat bangsa Arab ini. Walaupun mereka ini jahiliyah, tetapi pemurah mereka berbeza dengan pemurah kita pada hari ini. Apa lagi puan-puan? Mereka bangsa yang sanggup untuk sama-sama memikul bayaran diat dan tanggungan yang berat demi mengelakkan pertumpahan darah dan kehilangan nyawa. Puan-puan, diat ni apa dia? Diat ini salah satu daripada hukum Islam, yakni bayaran tebus nyawa. Katalah puan-puan bergaduhlah dua orang, A dengan B. Dalam gaduh-gaduh tu puan-puan tiba-tiba mati si B. Maka si A ini akan ditangkap, dibicarakan dalam mahkamah. Dalam mahkamah maka diputuskan oleh hakim bayaran diat perlu dibayar. Bayaran tebus nyawa. Dia hukum Islam ni dua. Puan-puan ni sama ada kisos dibalas semula ataupun diat. Kisos balas semula ni maksudnya kalau mati, matilah kamu. Itu maksud dia. Kamu menyebabkan si orang lain mati, maka kamu juga akan dihukum mati. Kisos. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumul qisas. Allah sebut dalam surah Al-Baqarah ayat 178. Sebelum ayat puasa lagi. Ayat puasa 183, 178, 79 cerita bab qisas. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumul qisas. Bayaran qisas. Nampaknya ataupun hukuman qisas yang dikenakan kepada orang yang membunuh orang lain. Maka puan-puan, kalaulah adalah di kalangan adik-beradik dia, bangsa dia yang dikenakan hukuman qisas, orang-orang Arab ni sanggup mereka berhimpun, sanggup mereka ini himpunkan harta mereka, bayar balik kepada keluarga yang dikenakan hukuman tu tadi. Gaduh dua orang, A dengan B, puan-puan, mati si B, si A kena tangkap, kena hukum, puan-puan, maka kaum, keluarga, bangsa Arab yang lain ni sanggup bantu dengan bayaran qisas. Qisas ni puan-puan bukan murah, bukan sikit-sikit anak, tidak. Diat, minta maaf. Diat, maknanya bayaran diat. Tu seronok ngajar sini. Silap je ada orang betul kan. Silap je ada orang betul. Alim-alim semua. Maknanya diat. Maknanya diat. Qisas tu puan-puan maksudnya kena balik, balas semula. Bayaran diat. Ya, kalau qisas tak kena, digantikan dengan bayaran diat. Diat ni lah puan-puan dibayar berimpun puan-puan hartanya, semata-mata nak selamatkan seorang bangsa mereka, kawan mereka, boleh jadi saudara mara mereka, jiran tetangga mereka, untuk mereka ini selamat hidup sama-sama. Ataupun boleh dikatakan sebagai bayaran diat, bayaran yang untuk mengelakkan pertumpahan darah dan kehilangan nyawa. Puan-puan, hukum Islam ni adil. Kenapa kita katakan hukum Islam ni adil? Kalaulah puan-puan perasan, belajar satu kitab tajuknya Qanun Jenayah Syariah, penulisnya mantan Mufti Sabah, Sahibus Samahah Haji Said Haji Ibrahim ke Haji Ibrahim Haji Said Haji Ibrahim, namanya orang Sabah, bekas Mufti Sabah. Namanya kenapa adil puan-puan? Antara keadilannya ialah yang mati tadi, puan-puan, si A ni mati, dia meninggalkan isteri contoh, meninggalkan anak-anaknya, puan-puan.
Siapa nak tanggung isteri ni? Siapa nak tanggung anak-anak ni? Suami dah tak ada, dah mati. Maka orang yang membunuh ni tadi, dia kena bayar diat ni tadi dengan sesuai dengan keperluan si isteri dan anak-anaknya, sehingga anak-anaknya tadi mampu untuk berdikari. Maksudnya apa? Baju, pakai, sekolahnya, yurannya, semua ditanggung oleh si pembunuh. Tu kata adil, tuan-tuan. Kalau masuk penjara, tuan-tuan, siapa nak tanggung? Siapa pun tak tanggung. Dia sedap-sedap makan 5 kali sehari dalam penjara, pagi, petang, siang, malam, tuan-tuan. Tapi yang dia bunuh ni tadi, suami, isterinya, anak-anaknya, siapa nak tanggung? Tuan-tuan. Maka inilah keadilan yang ada dalam Islam, dengan bayaran diat yang dikenakan untuk tanggungan mengelakkan pertumpahan darah dan kehilangan nyawa, puan-puan ya. Sambung lagi. Contoh kesan dari sifat pemurah, puan-puan ya, perenggan 1 2 3 tu. Ialah yang pertama, yang seterusnya, mereka merasa terpuji dengan meminum arak. Yang ni tak elok lah ya. Yang ni contoh yang tak elok. Kenapa, puan-puan? Sebab bila mereka meminum arak, mereka berbangga. Dan dengan meminum arak, mereka menjadi pemurah dan sanggup berkorban diri. Puan-puan tak sedar diri, minum arak tak sedar. Maka harta dia sedekahkan semua. Satu segi bagus, satu segi yang tak bagusnya, duit habis pada arak. Makan di rumah tak cukup, arak ada. Lauk di rumah tak ada, arak ada. Ini puan-puan, sifat orang-orang Arab jahiliah ketika itu. Cumanya Arab ni bangga dengan arak sebab apa? Sebab bila dia minum arak, dia tak sedar, dia akan sedekah banyak, puan-puan. Tapi dalam Islam tak adalah macam itu, puan-puan ya. Maka puan-puan, mereka memanggil pokok anggur dengan panggilan al-karam, puan-puan, yakni yang mulia. Kenapa, puan-puan? Sebab bila minum arak, bila minum ataupun air anggur arak ini, maka mereka akan jadi mulia dan juga pemurah. Sementara anak arak yang dinamakan bintul karam, anak kemuliaan, anak kemurahan. Maksudnya arak itu dinamakan sebagai bintul karam, yakni anak mulia, anak yang pemurah. Arak itu dianggap sebagai anak dia. Baik anak tak makan tak apa, arak ada. Itu maksud dia. Sebab tu dia memuliakan arak, puan-puan. Dan apabila dilihat kepada syair zaman jahiliyah dalam bab memuji dan juga megah terhadap perkara-perkara yang bersifatkan arak, puan-puan, antaranya ialah Antarah bin Syaddah al-Absi telah menyatakan bahawa telah kuminum tegukkan arak dengan piala yang berkilau. Nak minum arak pun cawannya lain, puan-puan. Saya tengok cerita orang putih tu, tak minum cawan kopi ni, cawan strawberry, tak minum. Dia mesti ada tangkai di bawahnya. Cara pegangnya pun gitu, puan. Dia hidu dulu nak minum. Cara. Lagi lama arak tu, lagi sedap, dia kata. Orang kata nak alam. Saya tak pernah rasa. Perempuan pernah rasa? Tak pernah juga ya. InsyaAllah nanti kita rasa ramai-ramai dalam syurga, insyaAllah. Jangan kata sebotol, sesungai pun ada, ya. InsyaAllah Allah bagi izin nanti pada kita untuk rasa arak macam mana dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sambung, ya. Sifat pemurah itu juga memberi kesan kepada penglibatan mereka dalam perjudian. Mereka berpendapat bahawa judi merupakan salah satu cara untuk memperolehi sifat pemurah. Ini kerana mereka memberi makan orang miskin dari hasil keuntungan judi atau lebihan yang disumbangkan oleh mereka yang menang judi. Perempuan, dalam Islam tak ada.
Dia kalau tengok cerita orang putih, Robin Hood kan, curi kemudian bagi pada orang miskin. Logik akal macam baik, kan? Tapi bila difikirkan dari segi hukum, mencuri itu sudah salah. Walaupun dia mencuri daripada orang yang kaya, boleh jadi orang kaya itu dia berusaha, dia berniaga, maka itu hak dia, itu usaha dia. Maka salah kita mengambil hak daripada orang yang kaya walaupun dia kaya. Dan puan-puan, ini yang kita katakan bahawasanya Arab terikut dengan perkara yang dikatakan sebagai bila berjudi dia akan jadi orang yang pemurah. Menang judi maka dia akan berbelanja, buat kenduri dan sebagainya. Puan-puan, jangan kita hari ni puan-puan buat nazar kalau menang nombor ni. Oi, kenduri kambing aku contoh. Puan-puan, satu segi bagus nak buat kenduri. Yang keduanya sumber kenduri itu ialah rupanya daripada perjudian. Puan-puan, sebab itu Allah sebut dalam surah Al-Baqarah 219, yas'alunaka 'anil hamri wal maisir. Dan ketika mereka bertanya kepada kamu wahai Muhammad, bagaimanakah dengan hamri, dengan arak, wal maisir dan juga judi? Qul, maka katakanlah wahai Muhammad, fihima, kedua-duanya itu ismun kabirun, kedua-duanya itu adalah dosa yang amat-amat besar. Ismun alif ta, dosa. Kabirun, besar. Dosa yang amat-amat besar. Puan-puan, sebab itu kedua-duanya diharamkan oleh Islam. Puan-puan, apa yang bagusnya lagi Arab ni dalam sifat akhlak dia, yang kedua menunaikan janji. Arab, puan-puan, dia berpegang kepada janji yang kemas. Demi mengotorkan janji, mereka sanggup meremehkan hal pembunuhan anak pinak, pemusnahan kampung halaman mereka. Sebab itulah kalau dilihat kepada kisah Hani bin Ma'ud Asy-Syaibani, Samual bin Adiyah dan juga Hajib bin Zurarah At-Tamimi. Puan-puan, cerita Hani bin Ma'ud ini saya ringkaskan. Ceritanya panjang. Ceritanya begini, puan-puan, Hani ni dia orang kaya. Puan-puan, dia orang kaya. Satu hari puan-puan dia dipanggil oleh raja. Oleh raja ketika itu. Dan dia tahu kalau dia pergi dua sahaja, penjara ataupun mati. Ini Arab, puan-puan, kalau kena panggil dengan raja dulu-dulu, dua aja, sama ada mati ataupun penjara. Dan Hani ni puan-puan, dia tahu dan akhirnya dia pergi ke rumah kawan dia, bawa anak isterinya, bawa harta-hartanya, minta tolong kawan dia jaga. Minta tolong kawan dia jaga isteri, anak-anaknya, harta benda dia, puan-puan. Dan memang sungguh bila dia pergi ditangkap, masuk dalam penjara, diseksa, puan-puan, malah ada riwayat menyebut bahawa dia mati dalam penjara. Puan-puan, raja ni tahu cari harta si Hani ni tak jumpa di rumah. Maka dia cari siapa kawan baik dia. Jumpa, puan-puan. Raja paksa serah harta tadi. Kawan dia tak serah. Kawan dia tak bagi. Minta anak dia, maknanya minta isteri dia, tak serah, tak bagi. Ni Arab, orang yang cukup berpegang dengan janji. Kalau kata A lah, kalau kata B. Maka ini yang hebatnya Arab, bahawa mereka ini ialah orang yang mengotorkan janji. Puan-puan, saya pernah berjanji dengan kawan-kawan Arab. Sampai sekarang, puan-puan, balik Malaysia ni rasa lama dah. Saya balik tahun 2006. Berapa tahun? 2006. 18 tahun dah balik. Ini seorang kawan Arab saya. Sampai sekarang dia tuntut janji dia dengan saya. Kamu kata nak datang negara aku, saya. Kebetulan, puan-puan, kita masa balik tu
tak apalah, nanti bila-bila aku ada rezeki aku pergilah negara kamu. Janji Robi tu ialah tuan, bila-bila ada rezeki. Tapi sampai sekarang tak ada rezeki. Sampai sekarang tuan, kalau dia WhatsApp, bila nak datang katanya. Bila nak datang katanya. Saya mikirkan anak sudah 7, nak naik kapal terbang 7 orang, tiket berapa pula tuan. Tak terpergi dah rasa tuan. Tapi itulah Arab. Dia pegang sungguh janji kita. Sebab tu perempuan jangan janji dengan Arab ni. Jangan kita berjanji dengan Arab walau benda kecil sekalipun. Tuan, nampak macam mudah, tak apa, bila-bila senang aku ziarah kamu. Tuan, bila-bila senang aku pergi dengan kamu. Sampai sekarang 18 tahun tuan. Masih dia tuntut janji dia. Dia pun sampai sekarang dia pun tak duduk dah negara dia. Duduk di Perancis sekarang. Tuan, tak. Ringkasnya pun tuan, ringkas nak ceritanya apa? Nak cerita bagaimana mereka cukup berpegang dengan janji. Itu yang kedua. Yang ketiga, mereka berbangga diri dan tidak sanggup dihina serta dizalimi. Sikap ini menimbulkan keberanian dan kecemburuan yang berlebihan serta sikap yang terlalu agresif. Mereka pantang mendengar sebarang tutur kata yang mengandungi bau penghinaan, melainkan mereka akan segera menghunus pedang serta tombak dan tampil untuk berperang. Demi menjaga kemuliaan diri, mereka sanggup mengorbankan jiwa mereka. Puan-puan, bagusnya apa? Bagusnya ialah pantang dicabar. Itu bagus Arab. Yang tak bagusnya apa, puan-puan? Benda kecil perang. Itu tak bagusnya. Puan-puan, tetapi keberanian mereka itu, puan-puan, sampai sekarang Arab terkenal dengan beraninya. Puan tengok kuda sudahlah. Kuda Arab banding kuda Malaysia, puan. Kalau lomba jauh kena tinggal, puan. Kuda Arab dengan kuda kita, puan, jauh kena tinggal. Puan, maksudnya apa, puan? Berani. Maksudnya apa? Maksudnya mereka ni tangkas, mereka ni hebat, mereka ini pantang dicabar, puan. Yang keempat, tekad dan keazaman yang kuat. Apabila mereka berazam melakukan sesuatu yang mulia, yang dapat dibanggakan pada pandangan mereka, maka mereka tidak akan boleh dihalang keazaman itu. Malah mereka sanggup mengambil risiko demi melaksanakan keazaman tersebut. Arab ni bagusnya lagi ialah azam mereka kuat. Dia bukan macam kita, orang. Gunung berapi sanggup kurenangi. Aku silap. Gunung berapi sanggup kudaki. Apa? Lautan api sanggup kurenangi. Sembang je lebih. Sembang je lebih, orang. Gunung berapi, konon orang kena air panas sikit pun dah tak lalu, orang. Duduk di dapur panas sikit, aircon tak pasang pun dah berpeluh-peluh, orang. Ni kan gunung berapi, orang. Tak. Arab, puan-puan, sungguh. Kalau dia A, kalau dia B, B, orang. Ini di kalangan orang-orang Arab. Kalau dia berazam, puan-puan, dia nak buat, maka dia akan buat. Puan-puan pergi ke di Kedah. Tak jauh-jauh, Tronoh. UTP Tronoh, puan-puan. Puan-puan akan jumpa ramai bangsa kulit gelap. Arab kulit gelap, puan-puan. Mereka ni, puan-puan, Allah Rabbi, cerdik. Sanggup berjauhan. Semayang 5 waktu non-stop, puan-puan. Saya mengajar di masjid di area-area Sri Iskandar. 2 masjid saya mengajar. Penuh demo, puan-puan. Semayang tak berhenti, puan-puan. Semayang, puan-puan, 5 waktu ni datang. Penuh mereka daripada kita, puan-puan. Itu kata Arab ni, puan-puan. Dia kalau datang azam nak belajar, sampai habis dia belajar. Arab ni kalau datang dia nak cari rezeki, sampai habis dia cari rezeki. Kita hangat-hangat teh ayam je, puan-puan. Belajar pun hangat-hangat teh ayam, cari rezeki pun hangat-hangat teh ayam, puan-puan. Kerja pun hangat-hangat teh ayam, puan-puan. Yang keempat, kesabaran. Mereka merasa senang dengan sifat menahan sabar. Akan tetapi sifat ini banyak dibayangi tabiat mereka yang suka berbangga diri, terlalu berani dan cepat menyahut panggilan untuk berperang. Arab ni penyabar, puan-puan. Bagusnya Arab ni penyabar.
Cuma dalam bab perang dia tak sabar. Jangan cabar dalam bab perang. Tapi dalam banyak-banyak hal lain sabar. Dalam bab perempuan makan, sabar dia. Dia sanggup makan apa kita makan. Saya kagum dengan Arab. Dia sanggup masak nasi. Dia tak makan nasi, tapi dia sanggup makan. Kalau kita datang rumah dia, dia sanggup masak nasi. Dia sanggup belajar cara masak nasi. Dan dia masak nasi dan dia makan pula nasi tu dengan kita. So, kalau kita Arab datang makan roti, sanggup. Makan pagi roti, tak apa lagi. Makan tengah hari pun roti juga, sanggup dia. Makan petang roti, okey lagi. Makan malam pun roti juga. Dah lah, roti kan lah. Maknanya Arab sanggup membuat. Dia sabar. Itu sifat Arab yang positif. Kemudian perempuan apa lagi? Nilai-nilai murni kehidupan Badawi. Arab Badui, bukan Badawi ya. Yang itu Abdullah Ahmad Badawi. Ini Badui. Ahmad Badui ni pun, Ahmad Badawi ni pun para alim ulama yang hebat. Sambung. Arab Badui. Cara mereka tidak tercemar dengan pencemaran akibat perubahan tamadun dan jerangkapnya. Disebabkan terlalu berpegang dengan cara kekampungan Badui, maka lahirlah sifat benar, amanah, tidak suka menipu dan membelut dalam kalangan bangsa ini. Arab Badui ni apa dia? Arab yang hidupnya nomad, berpindah randah, cari air. Arab ni perempuan jenis Arab kampung, jenis luruh bendui kita kata hari ni. Dia tak termakan dengan, katalah perempuan ni, katalah hidup sekarang ini. Kalau orang menari, dia menari. Orang menyanyi, dia menyanyi. Arab Badui tak. Orang menyanyi pun dia tak menyanyi. Orang menari pun dia tak menari. Dia tak termakan dengan nilai-nilai orang lain. Cuma macam kita umpamanya kalau pergi ke Amerika, England, sibuk 24 jam pakai tie kita ni. Tie. Kita tak sedar perempuan, orang cleaner pun pakai tie di England. Saya bapa saudara saya sambung belajar di master di England. Maknanya, dan dia buat kerja part time jadi cleaner. Pakai tie orang. Cleaner pakai tie. So, kalau di Malaysia orang, cleaner pakai tie ngada-ngada pakcik ni. Kan tukang kebun pakai tie, ngada-ngada orang. Tapi tidak orang. Itu memang sifat dia. Memang sikap mereka begitu. Memang cara pakainya begitu. Tapi kita ni pula, pakaian kita tak pernah kita banggakan. Pakai baju Melayu contoh, tak pernah rasa bangga pakai baju Melayu. Pakai baju kurung contoh, dah berubah orang. Sampai sana pakai gaun contoh. Tak pakai baju kurung orang. Tu beza kita dengan Arab perempuan. Arab dia kekal. Identiti dia perempuan jubah lah orang. Kalau berserban lah. Kalau beregar lah. Perempuan cuba tengok Arab Yaman ya. Arab Yaman ni sampai sekarang dia ada apa? Pisau apa tu? Kerambit ya. Pisau yang kecil tu kan. Pisau kerambit. Orang Arab Yaman sampai sekarang mereka masih pakai kerambit itu. Pergilah mana pun, sembahyang Jumaat pun pisau kerambit tu masih ada. Dia bukan orang kata nak bergaduh ke tidak, tapi memang tradisi dia begitu orang buat. Tradisi dia begitu. Kita tidak orang buat baju Melayu hilang dah. Hari raya ke, hari raya baru ni kan, yang baju apa sempit tu kan. Subhanallah. Pelik-pelik tengok baju demo ni. Umpamanya. Jadi ini umpamanya kehidupan nilai-nilai murni di kalangan orang-orang Arab yang masih kekal. Mereka ini perlu dipuji. Umpamanya type. Sambung. Mana tadi? Boleh jadi akhlak paling berharga dan paling agung yang mereka miliki selepas berpegang kepada janji ialah merasa megah dengan diri sendiri
dan bersungguh-sungguh melaksanakan azam. Ini kerana adalah tidak mungkin dapat dibendung kejahatan dan kerosakan dengan adanya kerosakan serta tidak mungkin ditegakkan sistem yang adil dan baik melainkan dengan daya yang perkasa serta keazaman yang kental begini. Perempuan Arab ni bagusnya ialah dari segi keazaman, dari segi mereka ini menegakkan sistem yang adil. Sebab tu dalam kaedah Arab dia ada satu kaedah namanya perempuannya, tegakkanlah, bantulah unsur akhaka. Namanya dalam bahasa Arab, unsur akhaka zaliman au mazluman. Itu maksud dia. Unsur akhaka zaliman au mazluman. Kena tolong kawan kita walaupun dia zalim ataupun dia dizalimi. Zaliman au mazluman. Dia zalim pun kena tolong sebab dia kawan kita. Ataupun dia dizalimi lagi kena tolong sebab dia kawan kita. Datang Islam ubah. Ubahnya apa? Ubah yang dizalimi kena tolong, yang zalim tak perlu ditolong. Tapi sebab itulah Arab perempuan hebatnya mereka, sebab mereka berpegang dengan akad mereka yang kuat, ataupun mereka berpegang kepada cara hidup mereka yang kuat. Kita tidak, perempuannya tak. Sambung lagi, bawah sekali. Selain nilai akhlak yang disebutkan di sini, mereka juga turut memiliki akhlak mulia yang lain. Namun penulis tidak bermaksud untuk menghuraikan panjang lebar berkaitan dengan perkara tersebut. Banyak lagi perempuan bagusnya Arab. Perempuan tengok Nabi, itulah baiknya Arab. Contoh perempuan, sifat Nabi Siddiq, bercakap yang benar, tak menipu. Arab jarang menipu perempuan. Dia menipu tu pun kadang-kadang sampai kita sakit hati contoh. Minta maaf, dia tak menipu tu sampai kita sakit hati. Contoh dia mari rumah kita. Kita hidang nasi perempuan ni. Biasa-biasa kita ni masak apa? Kari, tom yam, sup kan. Sedap-sedap. Tak sedap tanya. Tu kata dia tak menipu perempuan sampai menyakitkan hati kita. Perempuan ni tak sedap lah. Dia tak kena selera dia perempuan. Dia Arab, style Arab lah perempuan ni. Perempuan, tapi Arab ni tak menipu. Kita sanggup menipu. Sedap. Padahal pahit nak mampu perempuan ni. Kita sanggup menipu. Tu beza kita dengan Arab. Perempuan ni maka perempuan insya-Allah 5 minit kita masuk sedikit daripada nasab keturunan Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya silsilah ataupun salasilah keturunan Nabi Rasulullah sehinggalah kepada Adnan. 3 peringkat perempuannya, 3 peringkat. Peringkat yang pertama perempuannya, cuba tengok peringkat yang kedua. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib ataupun nama sebenarnya ialah Syaibah. Bin Hashim, nama sebenar Hashim ialah Amru. Bin Abdul Manaf, nama sebenarnya ialah Al-Mughirah. Bin Qusay, nama sebenarnya ialah Zaid. Bin Kilab, bin Murrah, bin Ka'ab, bin Lu'ay, bin Ghalid, bin Fikhri, dan digelar dengan gelaran Quraisy, dan melaluinya dinisbahkan kabilah Quraisy. Bin Malik bin Nadri, nama sebenarnya Qais. Bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah, nama sebenarnya Amir. Bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Perempuan, kenapa banyak nama sebenar? Sebab dulu dah belajar Arab dia menggunakan laqab. Apa dia laqab? Lebuh. Laqab lebuh, lebuh laqab. Maksudnya nama gelaran. Laqab tu maksudnya nama gelaran. Saya tulis sikit perempuan ya. Bismillah. Sampai ke ni ya? Bismillah. Tak nampak tak apa. Lam Qaf Ba. Perempuannya laqab. Lam Qaf Ba. Laqab ni perempuan maksudnya ialah nama gelaran yang dari dulu sampai sekarang digunakan oleh orang-orang Arab. Contoh Nabi Muhammad. Nama Nabi Muhammad bin Abdullah. Perempuan ya. Siapa laqab Nabi perempuan?
Lakab Nabi ialah Aba ataupun Abu Qasim. Umpamanya Abu ataupun Aba Qasim. Ni nama gelaran Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terkenal sampai kita pun kenal nama gelaran ini. Maknanya apa puan? Maknanya Nabi pun menggunakan nama gelaran. Contoh yang kedua, siapa? Isterinya Nabi yang bernama Aisyah. Umpamanya Aisyah. Apa nama gelaran Aisyah? Humairah. Ha mim ya ra alif hamzah. Humairah. Umpamanya apa maksud Humairah? Yang merah kemerah-merahan. Pipi yang merah kemerah-merahan. Maka puan, lakab ini puan sudah dianggap sebagai perkara yang menjadi sunnah. Sudah dianggap sebagai perkara yang menjadi sunnah. Nabi pun pakai, isteri Nabi pun pakai, sahabat-sahabat Nabi pun pakai. Umar Al-Khattab contoh. Apa lakabnya? Al-Faruq contoh. Maka tak salah bagi kita hari ni nak guna lakab, tak salah. Perempuan ambil nama anak. Anak ada berapa? 5, 6, 7, 8, 9, 10. Perempuan ni ambil anak yang sulung. Siapa nama anak yang sulung? Contoh Fatimah. Ummu Fatimah. Ibu kepada Fatimah. Contoh begitu. Ataupun perempuan anak tu laki. Namanya Ahmad. Ummu Ahmad. Contohnya. Ibu kepada Ahmad. Contohnya. Ataupun perempuan suka apa ya? Suka warna biru contoh. Tukar sikit. Biru apa? Dulu belajar kan, sekolah rendah agama rakyat dulu. Leboh. Biru. Azraq. Namanya. Azraq. Namanya. Maka tukarlah. Bubuh nama Humairah tak boleh. Merah kemerah-merahan. Namanya tukar kepada payah nak nyebut nama. Al-Biruni. Senang cakap Melayu. Mana? Al-Biruni. Itu nama ulama tu. Mana? Tukar. Mana? Tengoklah keadaan macam mana yang sesuai. Kalau perempuan ambil kaedah Imam Abu Hurairah contoh kan, yang menggunakan lakab nama tempat. Nama gelaran dia ialah nama tempat dia. Nama kampung dia contoh. Kampung di mana contoh? Parit. Al-Bariti contoh. Ahmad Faisal Al-Bariti contoh. Kalau Perak kena tukar huruf pa. Sebab dalam kaedah Arab pa, ca, nga, va, ga tak ada. Maksudnya yang titik atas satu tak ada, ca tak ada. Ca titik 3, pa titik 3 tak ada, va titik 1 tak ada, ga titik 1 tak ada maksudnya. Maka ditukar. Tukar tu bunyi tak sedap sikit lah. Al-Beraki contoh namanya. Tapi tak apa. Kita ambil kaedah, kita nak ikut sunnah sahabat-sahabat Nabi, sunnahnya Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak jadi sebarang masalah. Sebab tu puan-puan, patah balik cerita tadi, namanya kenapa banyak nama sebenar ni? Sebab keturunan Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menggunakan laqab, menggunakan nama gelaran. Jadi perempuan tak payah hafal nama-nama ni. Kalau hafal jenuh, kita hempah kitab ni nanti. Sebab kita susah nak ngafal. Ingat sahaja Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf. Takat Abdul Manaf tu pun tak apa dah, alhamdulillah. Maksudnya kalau dapat sampai bawah, alhamdulillah lagi bagus. Cumanya kenapa banyak nama sebenar ni? Sebab antaranya ialah laqab tadi. Antaranya ialah nama gelaran. Puan-puan, Syaibah ni ada cerita, panjang sikit ceritanya. Dalam pengajian minggu depan insya-Allah kita akan cuba huraikan kenapa namanya Syaibah. Wallahu ta'ala alam. Jadi insya-Allah kita tangguh kuliah kita pada hari ini dalam muka surat yang ke-63, nasab keluarga Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma iftah alaina, Allahumma iftah alaina, Allahumma iftah alaina. Ya Allah Tuhan kami, bukakanlah pintu hati kami ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, bukakanlah pintu hati kami untuk kami ini menerima segala ajaran kitab Al-Quran-Mu ya Allah. Untuk kami ini menerima segala sunnah Nabi-Mu, sirah perjuangan Nabi-Mu, hadis-hadis Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah Tuhan kami, satukanlah hati-hati kami ini di kalangan orang-orang Islam pada zaman kami ini ya Allah, untuk kami ini bersatu hati melaksanakan titah perintah hukum hakam perundangan-Mu ya Allah. Ya Rahman ya Rahim ya Qayyum tin sunnah Muhammad wa ala alihi wa sahbihi alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tasbih kifar wa subhanakallahumma bihamdika.